السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung lagi berkenaan dengan kitab kita Munyatul Musalli, yakni idaman ataupun cita-cita bagi orang yang sembahyang. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Rukun yang keenam i'tidal, dan keenamnya, yakni keenam rukun i'tidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, iaitu kembali kepada qiyam seperti dahulu qiyam dengan tumakninah. Jadi kita mengetahui bahawasanya apa maksud i'tidal. I'tidal ni apa? Ulang, kembali. Maksud i'tidal tu kembali. Jadi asal kita tu kita berdiri. Di antara rukun tu yang pertama tu apa? Berdiri tegak. Jadi berdiri tegak. Tegak tangan di sisi, mata tempat sujud. Dan tu sempurna berdiri tegak. Sekarang kita mempelajari berkenaan dengan sempurna solat. Ada mata tengok tempat lain, dia tak membatalkan solat. Cumanya apa dia? Makruh. Ataupun dia punya sampai terpusing kepala sikit kiri ke kanan, tak lagi membatalkan solat, tapi makruh. Melainkan dada dia pusing ke kiri, pusing ke kanan, itu batal. Sebab apa? Dikira dada. Walaupun orang tu kepala sengit, mulut sengit, macam ni lah, dah tak boleh dah, macam ni rapat macam ni, tapi yang penting dikira belah dada. Walaupun kepala dia sengit, dikira dada. Jadi kalau nak sempurna tu, dada menghadap kiblat, jadi tangan dekat sisi, mata dekat tempat sujud. Tu sempurna. Jadi kalau mata melilau tu, dia tak batal solat lagi, cumanya jadi makruh. Jadi kaedahnya apabila kita melakukan perkara makruh di dalam solat berjemaah, maka tiada pahala sunat berjemaah. Pahala sunat tu tak ada. Tu kita kena ingat. Sebab tu bila kita nak sembahyang berjemaah, kita kena jaga benda yang makruh. Di antaranya tadilah berdiri tegak tapi mata melilau. Tu dia termasuk daripada benda yang makruh. Sebab kita berjemaah ni kita nak dapat apa? Pahala penuh. Seperti yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 ataupun 27 pahala. Jadi i'tidal, jadi kita berdiri tegak. Bila berdiri tegak, pindah rukun. Pindah rukun kita sebut apa? Allahu akbar, nak pindah rukun. Lepas tu bila rukuk pula, sampai Allah liman hamidah, nampak dia kembali. Kembali tu pun kena tegak. Macam mana dikatakan kembali dalam keadaan qiyam? Jadi apabila kita rukuk, kita bangun tu, tangan kita tak boleh goyang-goyang macam ni. Ingat, yang ni ialah pergerakan yang besar. Goyang macam ni 3 kali batal. Kalau sebelum ni kita duk goyang, hari ni kita tahu jangan goyang dah. Jadi kita bangun daripada rukuk tu, sami Allah liman hamidah. Jadi dia kata kembali kepada mana? Kembali kepada berdiri tegak. Apabila berdiri tegak tu, bila bangun daripada tu, kita contoh
Sami Allah liman hamidah, letak tu kat sisi. Mata pandang bawah. Lepas tu baru turun sujud. Jadi masa bila bangun tu kena seketika, berhenti seketika. Seketika tu tara mana? Rabbana walakal hamd. Lebih kurang satu tasbih, jangan kurang. Tak adalah bangun sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, yang tu tidak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab tiada tamakninah. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahawasanya tamakninah itu pun termasuk daripada rukun solat. Cuma dia tak sebutlah. Sebab i'tidal tamakninah, rukuk tamakninah. Yakni setiap perbuatan tu dia kena ada tamakninah, berhenti seketika. Dalam keadaan dia itu paling kurang satu tasbih. Rukuk subhanallah, subhanallahil azimi wa bihamdih, sekadar satu saja. Tu paling kurang. Tapi tak afdal lah. Afdalnya tiga. Sama juga sami Allah liman hamidah, kena berhenti dulu. Paling kurang satu tasbih. Jadi disunatkan Rabbana walakal hamd. Paling kurang. Jadi kalau kita ada tengok dalam YouTube ke apa tu, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu tidak sah sembahyang mengikut Asy-Syafi'i. Sebab apa? Sebab tak ada tamakninah. Memang dia tak sebut dalam rukun yang 13 tu, dia tak sebut tamakninah. Kalau sebut tamakninah, rukun jadi 18. Jadi tapi rukuk berserta tamakninah. Nampak dia tambah kat belakang tu. I'tidal berserta dengan tamakninah. Jadi kalau kita nak laju macam mana pun kena ada berhenti sekejap. Macam kita tergesa-gesa, sebenarnya cepatlah sikit. Tapi tergesa macam mana pun tetap kena ada berhenti tamakninah, paling kurang dengan satu tasbih. Kemudian rukun yang ketujuh, yakni sujud. Dan ketujuh daripada rukun solat itu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninahnya. Dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ia tanggung, yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Okey, kita ambil ini dulu. Okey, masalah sujud. Okey, jadi sujud 2 kali. Jadi mazhab Syafi'i, dia apa dia nak bezakan, apa dia? Sujud, bangun balik, lepas tu sujud. Tu dia panggil sujud 2 kali. Adapun kalau mazhab lain, dia sekadar sujud, bangun letak kepala balik. Tu dia sebut 2 kali. Tu mazhab lain lah. Kita mazhab Syafi'i. Jadi sujud kita sujud, lepas tu bangun duduk antara dua sujud, lepas tu sujud. Duduk antara sujud itu perantaraan. Ada mazhab lain, dia sujud, paling kurang pun dia bangun, letak kepala lagi sekali. Sebab apa? Yang wajibnya ialah 2 kali sujud. Kemudian pula pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninahnya. Jadi tu begitu juga. Kalau yang ni untuk orang yang sembahyang atas kursi, ni kena cakap sikit lah. Jadi sembahyang atas kursi tu, kalau daripada awal tu dia memang tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia boleh berdiri. Cuma kalau dia nak sujud tu, memang kaki dia tak boleh sujud dah. Memang dia tak boleh lipat tu. Tak apa, dia boleh duduk atas kursi. Jadi dia buat pergerakan sujud. Tapi kalau dia boleh berak cangkung lagi tu, makna kata dia kena sujud lah. Tu je. Sebab dia tak ada berkaitan lain lah, kaki dia memang dah tak boleh bengkok tu. Jadi macam mana? Jadi bila kalau tak lagak berdiri tu, boleh sembahyang duduk. Tapi kena ada uzur lah. Kalau sembahyang sunat tak ada masalah. Ni nak cerita sembahyang fardu. Jadi apabila dia boleh berdiri, jadi dia berdirilah.
Tapi ketika rukuk dan sujud, memang dia tak boleh rukuk, memang dia tak boleh sujud, sakit kaki dan sebagainya, dia boleh duduk. Tapi kalau dia boleh sujud, dia kena turun sujud, lepas tu duduk atas kursi balik. Yang tu kita kena faham. Yang duduk atas kursi yang tak boleh sujud tu, memang dia tak boleh sujud. Tapi kalau dia ngada-ngada, bererti dia tak ikut rukun sujud. Na'udzubillah. Yang ni kita kena ambil perhatian. Jadi apabila kita duduk atas kursi, memang kalau kita nak berak pun kena apa? Kena jamban duduk. Tak boleh bengkok dah. Contoh, kita buat najis, dah tak boleh nak bengkok dah. Memang kaki kita keras. Kalau kita nak ni pun kena duduk, jamban duduk. Kalau tak kita apa? Buang air sambil berdiri, contoh. Memang tak boleh dah. Tapi kalau kita boleh duduk cangkung lagi, bila sembahyang tak boleh sujud, ingat yang tu tidak sah. Yang tu kita kena faham betul-betul lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tu, yang sembahyang duduk atas kursi tu, lepas ni kalau dia boleh sujud, memang kaki dia boleh lipat. Dia duduk atas kursi, waktu sujud dia sujud. Duduk dia atas dia sujud, naik atas kursi balik. Lepas tu dia sujud balik. Yang tu apa? Yang tu kalau dia boleh sujud. Sebab apa? Sujud itu termasuk daripada rukun. Begitu juga dengan berdiri tegak. Dia memang tak boleh berdiri tegak dah. Kalau berdiri tegak jadi khayal, jadi jatuh dan sebagainya, barulah dia boleh duduk atas kursi. Dia tak boleh rukuk dan sebagainya, tapi berdiri tegak kena berdiri tegak. Bila dia rukuk, duduk atas kursi. Bila antara duduk antara dua sujud, duduk atas kursi. Tapi bila sujud, dia kena turun bawah. Kalau dia boleh turun bawah. Sebab apa? Yang boleh duduk atas kursi itu, yang tak boleh sujud, memang dia tak boleh sujud betul. Yang tu kita kena faham. Satu. Lepas tu pula ni lagi satu masalah. Dan jikalau ia sujud atas sesuatu yang ditanggung, tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Sebagai contoh, kalau orang perempuan, kita ambil orang perempuan dulu. Jadi benda yang ditanggung ialah termasuk daripada kita pakai. Kalau orang perempuan tu, contoh telekung. Kalau telekung tu, bila kita sujud, telekung tutup muka kita, makna kata tak sah sujud tu. Sebab apa? Sebab dia rapat dengan kita. Kita tanggung benda tu. Begitu juga dengan lelaki. Lelaki contoh dia pakai serban atau pakai ridak, contoh. Jadi apabila dia sujud tu, ni yang tanggung. Lainlah kalau ridak tu dia ambil, memang dia buat tempat sujud, tu lah cerita dia bercerai dengan badan. Ni contoh dia pakai ridak, tapi bila dia sujud tu, ridak tu menutupi muka. Dia sujud, ada ridak dekat dia tu, tutup muka. Jadi apabila tutup muka tu, dia sujud tu, makna kata sujud itu tidak sah. Sebab apa? Sebab benda yang ditanggung menghalang daripada dia sujud. Begitu juga kalau pakai serban. Jadi tak ada masalah nak pakai serban besar dan sebagainya. Takut nanti apa? Tutup. Bukan kata serban, kalau kopiah duduk jadi macam ni. Dia pakai macam ni. Sebab apa? Sebab sujud ni antaranya dahi. Jadi kopiah ni yang kita tanggung. Contoh, kita pakai macam ni. Tak tahulah setengah orang dia pakai sampai tutup dahi tu. Bila nak sujud tu, kena apa? Dahi dia tak kena. Dahi dia tak kena, makna kata kopiah ni ditanggung. Jadi apabila dia sujud tak kena dahi, maka itu tidak sah. Melainkan kalau apa? Kalau sujud ada kertas terbang. Terbang dekat kita, jatuh betul tempat sujud. Kita pun terus sujud atas kertas tu. Itu sah lagi. Sebab apa? Benda yang bukan kita tanggung. Yang tak sah benda yang kita tanggung. Tiba-tiba apa? Kita pakai baju lebar, jadi pakai baju Batman contoh. Pakai baju Batman ada kat belakang ni panjang. Tiba-tiba bila nak rukuk, dia tutup kepala kita. Lepas tu bila kita nak sujud, tubuh tu dia tutup muka. Baju tu kita tanggung. Apabila kita tanggung, maka kalau kita sujud tidak sah. Melainkan keuzuran. Tiba-tiba accident dekat dahi. Lepas tu pula apa dia? Kena balut. Tu lain cerita lah. Yang tu sebab ada keuzuran. Bila ada keuzuran, maka benda tu dia angkat, maka dia tidak dikira.
Tapi yang ni, yang kita pakai baju, tambah-tambah pula yang perempuan ataupun yang lelaki pakai ridat dan sebagainya, bila nak sujud tu kita kena jaga. Kalau nak mudah, jadi di antara sunnah Nabi tu, apabila pakai ridat tu, dia hampas terus kat situ. Jadi bila sujud tu tak adalah berkaitan dengan badan. Kalau yang apa, yang muslimat punya, jaga telekung tu, walaupun telekung kat atas dia turun sikit, ataupun yang kita sujud tu, yang bawah tu naik ke atas, tutup muka, itu tidak sah. Kerana sujud itu dia tidak boleh dihalangi benda yang kita tanggung. Yang tu kita kena faham, yakni benda yang kita tanggung. Kalau benda yang kita tak tanggung, tak ada masalah. Tiba-tiba sembahyang, ridak kawan tu terbang, pop, jatuh atas tu. Jadi benda tu tak tanggung, kita sujud atas tu pun tak ada masalah. Sepatut kita sembahyang tak kapet, tapi kita lapik dengan sedah, yang tu tak ada masalah. Benda yang kita tidak tanggung. Lepas tu pula, jadi tu berkenaan dengan sujud. Lepas tu pula, had sekurang sujud, sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya. Kok mana pun kena suku daripada dahinya. Yang ni paling kurang lah. Kok mana pun dahi kena juga. Itu benda wajib. Sebab apa? Dijadikan di antara syarat sujud itu ialah mesti kena dahi. Sebab itulah kalau ada benda yang ditanggung oleh kita tu, kalau kita tertutup, dahi tak kena langsung, maka itu tidak sah. Sebab tu dia kata sekurang-kurangnya mengenakan suku dahi. Sikit daripada dahi pun tak apa dah, tu paling kurang, tapi tidak afdal. Dan suku dari dua lututnya dan dua tapak tangannya atau jarinya, batinnya dan perut anak jarinya atau jari dua kakinya kepada tempat sujud. Yang bawah-bawah ni lebih kepada sunat. Jadi kita nak tahu, ini nak sebut sujud yang sempurna. Tadi dikata sekurang-kurangnya suku dahi, tapi kalau kita nak yang sempurna, ialah dahi dan hidung. Itu nisbah kepada kepala. Ingat, anggota sujud itu semua ada 7. Yang pertama kepala, yang kedua dua tapak tangan, yang ketiga dua belah lutut. Lepas tu yang akhir sekali jari kaki. Jari kaki kena bengkok. Yang tu anggota sujud. Tapi yang lutut boleh ditutup. Sebab apa? Dia termasuk dengan aurat. Adapun kepala tak boleh. Cuma yang itulah takut yang muslimat yang mana pakai niqab tu, waktu kita nak sujud tu, kalau boleh kita solat tu kita buka. Kalau orang lelaki tak nampak lah. Sebab apa? Takut tu dia ganggu dekat dahi kita. Lepas tu lagi satu, bila pakai niqab, jadi tak adalah dapat sunat hidung ni. Hidung ni sunat. Jadi paling kurang pun suku dahi, tu paling kurang. Tapi kalau kita nak sempurna, sekarang kita nak nisbah cara yang sempurna. Apabila kita nak nisbah cara yang sempurna, dahi kena penuh, lepas tu hidung. Hidung. Lepas tu nak tekan dahi tu, kena tekan. Bukannya macam layan-layan, macam nak kena tak kena je. Macam ni. Yang tu apa dia? Sah, tapi tidak dapat pahala sunat. Jadi untuk dahi tu ditekankan sikit. Lepas tu pula hidung kena dekat dekat tempat sujud. Jadi dahi dengan hidung. Lepas tu tangan, batin dia. Batin ni yang ni, yang putih ni, bukan yang belakang ni. Lepas tu kalau sunat lagi, macam kita angkat takbir, jadi tangan tu duduk dekat dekat dengan sama telinga. Yang ni cerita sunat. Kalau letak bawah pun tak apa, atas pun tak apa. Yang ni nak cerita sunat. Dan perempuan disunatkan ni, siku ni masuk ke dalam, rapat dengan tulang rusuk. Bila waktu sujud ni perempuan, jadi macam ni.
Kalau lelaki disunatkan buka. Lepas tu pula tangan ni tak boleh sama dengan lantai, kena angkat sikit. Jadi sujud tu tangan ni kena angkat sikit, siku ni kena apa? Kena ada beza dengan lantai. Kalau tak, kalau kita letak tu dia jadi macam katak. Jadi disunatkan untuk angkat. Kalau perempuan rapatkan, kalau lelaki lenggangkan. Lepas tu kedua lutut, lepas tu kedua kaki. Jadi kaki itu kok mana kena-kena. Kalau sunat itu kepak, tu sunat. Tapi kalau dia letak macam tu, kaki dia memang kerah dan tak boleh lipat dah, yang tu cerita lain lah. Tapi nak kena juga, kaki tak boleh angkat. Jadi sujud tu kaki tu tak boleh nak angkat, kena juga. Kalau sunat kepak jari yang ujung tu. Jadi anggota sujud, jadi kalau kepala tu, dahi, dia pun hidung tu termasuk sunat. Tangan memang kena kat tapak. Lepas tu kalau nak sunatnya dengan telinga tak atas sangat, maka tak sunat. Bawah sangat tak sunat. Jadi kalau sujud tu nak lebih kurang sama dengan telinga, lebih kurang. Kita agak-agak macam tu lah. Kalau lelaki renggang, kalau perempuan rapat. Lepas tu lutut mesti kena. Sebab apa? Itu termasuk daripada anggota sujud. Yang diuzurkan tak boleh sujud itu memang dia tak boleh nak sujud. Sebab itulah kalau sembahyang atas kursi, jadi kalau selagi mana kita boleh sujud, kita kena sujud walaupun duduk atas kursi. Sebab apa? Kita boleh memenuhi rukun. Sebab kalau nak sembahyang atas kursi, melainkan kita dah tak boleh dah, dikira uzur, tak ada masalah. Berdiri lama tak boleh, jadi kita duduklah. Rukuk kita tak boleh, sakit lutut. Contoh sakit lutut nak rukuk. Tapi kalau sujud boleh. Sebab apa? Lutut tu dia rapat dengan tanah. Contoh. Jadi wajib kita sujud. Kalau kita boleh sujud, maka kita tak sujud, maka tidak sah. Sebab apa? Sujud itu termasuk daripada rukun. Cuma bila bangun balik tu, duduk atas kursi. Sehingga kan dinyatakan bahawasanya selagi boleh sujud tu macam mana? Sehingga kalau kita paut dekat tiang, kalau kita paut dekat mana-mana, selagi kita boleh sujud, kita sujud. Sebagai contoh, apa dia? Yang ni kalau orang yang boleh lah, dia tak sihat, tapi dia nak sembahyang tamam juga. Jadi dia sembahyang waktu dia dekat tu, dia pegang tiang. Contoh dia pegang tiang. Lepas tu rukuk pun dia pegang juga sebelah, ataupun dia pegang tongkat. Lepas tu bila sujud, nak bangun tu dia pegang tarik. Sehingga kan macam tu. Jadi kita tak ada alasan lah kalau kita sebab sakit sikit-sikit je kita duduk atas kursi. Melainkan kalau kita sakit betul, kaki lunjur, tak boleh tak boleh buang najis tu, cara cangkung, tak boleh nak berak cangkung, tu lain cerita lah. Ni berak boleh cangkung lagi. Kalau berak boleh cangkung lagi, memang kena sujud lah, walaupun kita duduk atas kursi. Yang tu kita kena faham. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh sujud, kita tak sujud, berarti kita tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala letak rukun tu. Kepala tak kena. Kalau tutup dengan kain pun tak sah. Ni kan boleh sujud tapi tak nak sujud. Yang tu kita kena faham sendiri lah, InsyaAllah. Jadi kalau sebelum ni kita tak tahu, tak apalah. Kalau kita tahu, kita cuba buat. Kemudian, dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud. Jadi nak tekan dahi kepada tempat sujud tu, hukum dia wajib. Jadi itulah kata, dia tak boleh macam awang-awangan. Jadi macam kita letak macam tu je, tak boleh. Diwajibkan untuk tekan. Tekan dekat dekat tempat sujud tu. Tu dahi. Dan meninggikan punggung daripada kepalanya. Meninggikan punggung daripada kepala itu pun termasuk daripada wajib juga. Wajib tekan dahi, lepas tu punggung pun wajib tinggi daripada kepala. Jadi kita tak boleh sujud jadi sama je, tak boleh. Macam apa? Macam orang ngantuk duduk atas dua sujud tu, lepas tu dia tidur macam tu. Macam sama je, tak boleh. Jadi sujud itu ialah wajib kita letak dahi tu kita tekan, punggung tu memang kena naik atas.
Itu nisbahnya daripada hukum fiqh wajib. Ataupun kalau kita tengok daripada tasawuf dan sebagainya, itulah cara macam mana kita nak jatuhkan ego kita, nak jatuhkan kita punya keegoan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepala kita ni ialah mula. Orang main kepala kita ni, kita siap-siap boleh tumbuk main kepala. Tapi dengan Tuhan tu, kepala tu lebih hina daripada punggung. Seolah macam tu. Sebab apa? Punggung kita naik atas, kepala kita duduk bawah. Nak kata apa? Hinanya di kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tengok daripada satu sudut lah. Tapi kalau hukum fiqh, wajib kepala itu di bawah, punggung itu kena naik atas. Dia tak boleh duduk sama macam ni, tak boleh. Dia kena apa? Dia kena punggung tu naik ke atas. Nak membezakan apa dia? Nak membezakan punggung kepala tu duduk bawah, punggung duduk atas. Tapi daripada segi hakikatnya ialah kita nak rendahkan diri, nak hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi cerita had sekurang-kurang sujud. Sekarang ni had akmal sujud. Apa akmal? Sempurna. Yang ni yang kita nak ambil, yang ni yang kita nak lakukan. Tadi sekurang-kurang tu kita ambil lah. Sebab apa? Kita nak apa? Pahala tu bagi lebih. Kita nak sembahyang tu sempurna. Jadi kalau kita sembahyang 5 waktu pun, kalau kita sembahyang dengan keadaan sempurna, itu lebih-lebih lagi lah. Sekarang kita nak yang tu lah, kita belajar ni. Jadi macam mana had akmal ataupun had kesempurnaan sujud tu? Dan yang akmalnya, yang sempurnanya, kafiyah, yakni cara kita nak buat sempurna tu, bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangan, kemudian dihantarkan dua lututnya, kemudian dua tapak tangannya, menghunjur segala jarinya ke kiblat. Kita ambil tu dulu. Yang ni pun yang saya cerita tadi lah. Ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempurna. Jadi waktu kita sujud itu, kita tunduk sujud itu dengan tiada mengangkatkan dua tangan, kemudian dihantarkan kepada dua lututnya. Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk sujud tu satu. Macam tadilah, kalau kita nak sempurna tu, kita tangan kita macam kita angkat takbir. Tangan kita ni, jadi kita tunduk tu, jadi tangan kita ni lebih kurang nak sama dengan telinga. Macam mana takbir sempurna? Kita ulang lagi. Allah. Jadi angkat takbir ni, jadi yang ni jangan genggang sangat, jangan rapat sangat, sikit saja. Macam ni lebih kurang. Lepas tu bengkok ke depan sikit, umpama bulan sabit. Yang ni sunnah daripada mazhab Syafi'i. Jadi macam ni lah, lebih kurang. Jadi angkat tu ialah sama dengan anak telinga, lebih kurang. Cumanya kita perempuan dekat Malaysia ni, sebab dia angkat takbir lelaki dengan perempuan sama saja. Cuma kita dekat Malaysia ni perempuan pakai telekung. Jadi bila pakai telekung, dia terbatas. Tapi tak ada masalah, dia buatlah sekadar yang mana yang mampu. Perempuan ni sekadar mana yang mampu. Sebab kalau bukan negara Asia, negara Arab, orang tak ada cerita telekung ni, tak ada. Jadi angkat takbir sama dengan lelaki. Cumanya apa dia? Berdiri dia nak kena rapat. Yang tu beza lelaki dengan perempuan sikit lah. Lepas tu bila sujud tu, tangan kena kepit, tu beza. Tapi angkat takbir tu sama. Jadi kalau nak sempurna sujud tu, apabila kita sujud, tangan tu macam kita angkat takbir. Macam ni, seolah macam ni. Lepas tu antaranya sama dengan telinga. Satu. Lepas tu pula kemudian dua tapak tangannya menunjukkan segala jarinya ke kiblah. Sebab tu letak macam ni. Apabila kita sujud macam ni, contoh kita letak tangan macam ni sujud, jadi jari kita ni semua dekat kiblah. Sebab tu lah disunat tak boleh gengar sangat. Bila gengar sangat, jadi tangan ni tak pergi kat kiblat. Ni pergi kat sini, yang ni pergi kat sini. Yang tiga ni lah kalau nak sama-sama pun dekat kiblat. Tapi kalau kita buat macam ni, nampak? Semuanya dia tunjuk dekat arah kiblat. Ini sempurna. Kalau dia tangan sakit apa, itu cerita lain lah.
Ni nak cerita sempurna. Kalau apa? Kalau nak renggang, dia memang dah biasa renggang. Nak buat macam mana? Orang cakap pun tak ada dengar. Tapi tak batal. Tu kita kena faham. Memang kalau sujud tu tangan macam ni terus. Pergi kat belah kiri, ni pergi kat belah kanan. Jadi sujud macam ni terus. Tak batal. Cuma kita nak cerita kat sini, dia tidak sempurna. Jadi paling kurang-kurang pun nak buat macam mana? Apa dia? Sujud tu kalau nak sunat, jari tu menghadap kiblat, tangan dia tu seumpama takbir. Tu sempurna untuk bahagian tangan. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya. Tadi dah sebut dah. Tadi pada sekurang-kurang sujud dahi. Tapi kalau nak sunat, apa dia? Dahi dan hidung. Sebab tu kita tekan sangat. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab lain, dia dah tak cakap dah sunat untuk tekan hidung, tak dah. Jadi dia suruh buat terus. Kalau sujud tu kena dahi dengan hidung, dia sebut terus. Sebab apa? Nak masuk sekali sunat, nak cerita sempurna terus. Cuma kat sini kita cerita satu-satu. Ni paling kurang kena suku dahi. Tapi kalau nak sunat, nak sempurna, dahi tu penuh, kena dengan hidung. Dan wajib dekat sini ialah kena tekan dekat dahi. Ni kita cerita satu-satu. Tapi kalau kita nak cerita dengan orang, ni sebab kita belajar majlis ilmu. Tapi kalau kita nak cerita dengan orang apa semua, anak kita apa, ni kalau nak sembahyang ni, kepala kena dahi dengan hidung, kena cerita terus. Sebab apa? Itu termasuk dengan sunat sekali. Sebab apa? Kita nak syarah kat dia pun payah juga. Adik kalau paling kurang pun kena dahi. Tapi kalau adik nak ni, adik kena hidung. Tak payah ceritanya tu. Cerita terus je. Dahi kena tekan, lepas tu hidung pun kena tempat sujud, lepas tu pula tangan kena macam ni. Tu kalau nak cerita kat budak-budak lah, bagi dia buat sunat terus. Jadi sempurna terus. Cuma hari ni yang kita kat sini, kita belajarlah nak beza ni sunat, yang ni apa, yang ni makruh, yang ni wajib. Sebab apa? Nisbah dengan kita belajar. Kemudian dan menceraikan dua kakinya pada qadar sejengkal, dan merenggangkannya, yakni merenggangkan kaki. Okey, jadi bahagian kaki. Bila kaki tu kita apa? Kita letak sini. Kalau sunat tu memang kena kepak lah jari tu. Kena kepak sikit. Jadi kaki tu kena renggang lebih kurang sejengkal. Jangan rapat. Rapat tak ada sunat. Jadi kaki tu apa dia? Kena renggang. Renggang lebih kurang sejengkal. Macam ni lah. Kaki kita kanan dengan kaki kiri lebih kurang macam ni lah. Sejengkal. Jadi kaki tu duduk renggang. Jadi kalau rapat tak salah. Jadi kita kena faham. Kalau rapat salah, janganlah kita kecam orang. Ni kamu ni kaki salah ni. Jangan cakap macam tu. Cuma tak ada afdal. Kita nak kata salah, tak boleh kata salah. Cuma tiada afdal. Sebab yang buat macam ni, ini sunnah, bukan dikatakan betul. Memang sunnah. Kalau buat macam ni sunnah. Kalau tak buat macam ni, tak ada sunnah. Bukan berarti salah. Kalau kita menyatakan salah, dia boleh menyebabkan batal. Yang tu kita kena jaga hati-hati perkataan tu. Kalau kita kata salah, kamu sembahyang ni salah. Salah itu boleh menyebabkan batal. Sebenarnya Nabi SAW dia sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Sembayanglah macam mana aku sembayang. Nabi nak tegur orang itu sembayang salah. Apabila dia sembayang salah, mana kata batal. Jadi kita jangan duk boleh kata kat orang, kamu angkat takbir ni salah. Jangan kata macam tu. Sebab apa? Kadang-kadang salah tu setengah orang fikir batal. Tu bahaya daripada kita ni. Tambah pula zaman akhir zaman ni fitnah. Jadi kita kata kat dia, macam ni tak afdal, macam ni tak sempurna. Tiba-tiba kita baru tahu, kaki renggang, nak sujud macam ni, kena dahi. Kita tengok dia dahi dia, hidung dia tak kena. Contoh, kita tengok dia sembahyang sunat, sembahyang tahiyatul masjid, dia tak dahi dia, hidung tak ni. Kita kata, kamu sembahyang salah. Jangan kata macam tu. Cuma kata dekat dia tidak sempurna.
pahala sunat tu tak dapat, bukannya salah. Setengah orang tu saya duk tengok apa, dia kata dia dah tahu, apalah, alhamdulillah lah, dia belajar benda-benda sunat, kesempurnaan solat dan sebagainya. Bila orang lain buat, salah ni, dia pergi tegur pakcik tu, na'udzubillah. Tegur pakcik tu je lah, nak kata apa lagi. Tapi jangan kata salah. Kata kat pakcik, pakcik sembahyang tu okey, cumanya tak sempurna. Kalau macam ni tak salah. Kita jaga. Tambah pula orang yang apa, yang tua. Dia kalau nak cakap pun cakap elok-elok. Kalau tidak, kena tegur sekali je, tak datang masjid terus. Na'udzubillah. Tu banyak jadi tempat tu. Sama juga kalau asatizah ustaz-ustaz pun tak boleh nak tegur direct sangat. Jadi kalau nak tegur pun nak padanlah dengan orang tua. Itu. Cumanya yang saya nak cakap ni bukannya saya nak mengajar apa semua. Kita nak ajak untuk sembahyang dengan sempurna. Jadi kalau tuan-tuan ada terasa tu, saya pun minta maaf lah. Sekarang ni kita nak buat semua, tuan-tuan termasuk saya sekali, kita nak buat dengan sempurna. Yang tu kita nak faham. Sikit ni. Dan dua lengannya daripada dua lambungnya, yakni rusuknya, dan mengangkatkan perutnya daripada dua pahanya pada laki-laki, dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada lelaki. Okey. Jadi yang ni beza lelaki dan perempuan. Ketika sujud yang saya cerita tadi tu. Jadi kalau perempuan tu apabila dia sujud, jadi dia jadi apa? Tangan tu rapat. Kaki memang renggang lah. Tapi bila sujud tu dekat perut tu, tangan rapat dengan rusuk ni. Lepas tu kaki ni peha tu nak dekat perut. Tapi kena congek lah. Punggung tu kena congek juga. Tapi kalau lelaki dia kena renggang sikit. Jangan bagi peha rapat dengan perut. Ni sunat. Tapi kalau lelaki buat macam tu, perempuan buat macam ni, apa? Tak salah. Saya cerita tak salah. Cumanya tak dapat afdal. Kita nak cerita afdal kalau perempuan tu dia rapat dengan tulang rusuk. Kalau perempuan buka macam ni, tak ada masalah. Cuma tak dapat apa dia? Pahala sunnah. Sembahyang tak sempurna. Laki nak buat tiba-tiba nak buat macam perempuan lah, nak rapat macam ni, tiba-tiba nak rapat, contoh, tak salah. Cuma tak dapat pahala sunat. Jadi yang laki tadi kena renggang sikit, yang perempuan kena rapat dekat tulang rusuk. Lepas tu pula peha laki dengan perut ni, nanti bolehlah praktis waktu nak sujud nanti. Jadi nak sembahyang duha ke. Jadi tengok, kalau laki ni kena jauh sikit daripada perut. Saya nak buat contoh susah juga. Laki ni kena jauh daripada perut, peha dia kena jauh daripada perut, perempuan kena rapat dengan perut. Beza tu saja untuk sujud dengan sempurna antara lelaki dan perempuan. Itu di antara perbezaan. Adapun rukuk tidak sama je, takbiratul ihram sama je. Yang penting kaki kat belakang tu kena lebih kurang sejengkal. Jangan rapat. Rapat tak ada salah, cumanya tidak afdal. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah nanti kita ulang sikit, lepas tu kita ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futulahal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa rizqna fahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.